Huda wal furqan, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Nazir, Tuan Imam Barisan EJK, tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada sahabat saya Haji Fadil yang sudi memanggil saya mari ke Masjid Kota Damansara. Lama dah saya tak datang masjid ni, tapi bila bunyi ada jemputan saya terimalah. Sebab mana-mana masjid ada keberkatan dia, ada kemuliaan dia. Ala kulli hal, alhamdulillah, pagi ni kuliah subuh. Saya tak teringat sebab hari ni hari Isnin, nasib baik dia WhatsApp. Jadi saya tak perasan, ya, saya baru lupa ada kuliah subuh. Tapi alhamdulillah, kita nak berbicara, nak bermuhasabah tentang Ramadan yang kita hadapi ni. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan min shaim laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, mereka tidak dapat apa-apa daripada puasa mereka kecuali lapar dan dahaga semata-mata. Jadi dia puasa semata-mata puasa je lah. Dia tak ada apa-apa pun, tak dapat pahala. Lapar dia dapat, letih dia dapat dan sebagainya. Sebab puasa ni mesti lapar. Ada orang tanya saya, "Ustaz, lapar tak puasa?" Saya kata saya lapar. Awak, saya tak lapar. So dia tak puasa. Mana boleh puasa tak lapar? Mesti lapar, mesti letih. Sebab saat letih dan saat lapar itulah Allah beri pahala kepada dia. Jadi masalahnya bila kita letih, lapar dan sebagainya, tak ada pahala di sisi Allah, maknanya zero lah. Serupa orang berpuasa tak tutup aurat misalnya, dia tak dapat pahala lah. Serupa orang bangun malam tahajud, bangun malam tahajud, tapi duduk alih nak cerita ke orang amalan-amalan kita, zero lah. Amalan kita yang kita buat di sisi Allah hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan kamu melakukan amal ibadat melainkan untuk Allah. Bila kita tunjuk ke orang benda yang tak sepatut tunjuk, bila kita cerita ke orang benda yang tak sepatut kita cerita, maka tidak ada nilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, puasa ni dia serupa semayang. Dia ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun qauli, perkataan. Jaga perkataan. Jangan duduk mencarut, jangan duduk memaki hamu, jangan duduk mengeji. Jangan duduk menghina orang. Puasa, tak makan tak minum satu bab dah, tapi jaga benda-benda itu. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sesungguhnya berjayalah orang mukmin. Orang mukmin yang bagaimana? Yang semayang khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia di sisi Allah. Sebab tu orang yang berjaya di sisi Allah ialah orang yang meninggalkan perkataan yang sia-sia yang tidak mendatangkan pahala di sisi Allah. Batu Nabi sebut, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik ataupun dia diam.
Jadi kalau mari Ramadan kita lagi duduk popek perubahan kauli kita tak berubah, percakapan kita tak berubah daripada bulan yang lalu, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam mana kita nak dapat Lailatul Qadar? Permulaan kita bermula dengan dosa. Memang malam-malam kita cari Lailatul Qadar, tuan-tuan ada usaha kena Lailatul Qadar, usaha daripada sekarang. Tapi sekarang tidak ada perubahan, perangai kita tak berubah, masuk bulan Ramadan pun tidak ada perubahan. Kita mari ke masjid pun hanya bulan Ramadan, tidak mari pada bulan-bulan yang lain. Menghimpun pahala, menghimpun dosa, seumpamanya menghimpun dosa. Mari nak menghapuskan dosa pada bulan Ramadan, itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala lah. Tapi dari segi logik tak kenalah cara kita sebagai seorang mukmin. Sedangkan kita kena beriman sampai mati kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sehingga yakin yakni bermakna al-maut, maknanya sampai mati. Itu dari segi rukun qauli. Rukun fi'li, rukun saya bubuh rukun supaya senang nampak. Semaya saja ada rukun qauli, rukun fi'li. Rukun fi'li tuan-tuan guna tangan dan kaki ke mana? Bulan Ramadan. Ke bazar Ramadan saja ke? Ke kerja saja ke? Ke masjid, ke surau. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Isra, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati semua akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini aku kunci mulut kamu, kata Allah. Aku bagi tangan-tangan kamu berbicara, kaki-kaki menjadi saksi di atas apa yang kamu lakukan di atas dunia Allah Subhanahu wa taala. Tak lepas. Tak lepas kita. Sebab tu Allah bagi Ramadan nak suruh lepas semua. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah, maka Allah hapus dosa dia. Ni sangat dia. Allah bagi Ramadan. Umat lain berpuasa tapi Allah tak bagi Ramadan. Umat lain berpuasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Umat lain berpuasa. Umat lain berpuasa tapi Allah tak bagi Ramadan. Sebab tu Ramadan itu sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang buat kebaikan digandakan oleh Allah, siapa yang buat amal soleh digandakan oleh Allah. Siapa yang mai ke masjid biasa 27 akan digandakan oleh Allah. Siapa yang baca Quran digandakan oleh Allah. Siapa yang berzikir digandakan oleh Allah. Siapa yang beristighfar taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun qauli, rukun fi'li kita tadi ke mana kita? Tangan dan kaki kita. Ada pegang Quran dalam bulan Ramadan. Ada khatam Quran dalam bulan Ramadan. Tak khatam tak apa, baca aja tuan-tuan Quran. Man istama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afah wa man qara'aha kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Siapa yang mendengar satu ayat daripada Al-Quran akan ditulis oleh Allah dengan kutibat lahu hasanatun mudha'afah, kebaikan yang berganda-ganda di sisi Allah. Bulan Ramadan lagilah berganda-ganda di sisi Allah. Itu bulan biasa. Kutibat hasanatun mudha'afah, Allah tulis kebaikan yang berganda-ganda pada bulan biasa. Bulan lain lagi lah. Kerana apa? Kerana bulan Ramadan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Quran turun pada malam yang penuh berkah. Tak boleh jauh daripada Quran. Kita kena baca Quran. Kok mana pun kita selagi nama mukmin, Quran jangan tinggal. Nama mukmin.
Asalkan nama mukmin, Quran tak boleh tinggal. Sebanyak mana tuan-tuan boleh baca itu tak apalah. Boleh baca Baqarah tak reti, Al-Imran tak reti. Yang reti apa? Surah Wadduha turun ke bawah. Wadduha turun ke sampai ke Nas 22 surah. Campur dengan Fatihah 23 surah. Campur dengan 5 ayat awal Baqarah, 3 ayat akhir Baqarah, ada berapa dah? Campur dengan ayat kursi, ada berapa dah? Campur dengan Yasin, bukan surah Yasin, dengan Yasin, Yasin wal Quranil Hakim, ada 2 ayat dalam dada kita. Berapa banyak Allah memuliakan kita dengan 22 surah. Alam tara kaifa fa'ala wat-tini waz-zaitun inna a'tainakal kautsar tabbat yada abi lahabin wa tab qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Nah, berapa banyak Allah memuliakan kita. Sebab tu tuan-tuan, orang muslim, orang mukmin ini dia hafal Quran dah cuma tak habis, tak menyeluruh 30 juzuk. Tuan-tuan adalah nama Hamlatul Quran. Hamlatul Quran. Cuma tidak 30 juzuk lah. 30 juzuk Allah bagi lain pula. Nah, martabat lain pula sebab hafaz ayat-ayat Allah. Ada sehingga ulama menyebut orang yang hafal Quran tu seumpama amalan Nabi dah. Cuma wahyu tidak diturunkan kepada dia sebab dia boleh menghafal Quran. Tidak semua boleh hafal Quran. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Ahli Quran adalah ahli Allah dan Allah yang memilih mereka. Allah pilih. Kita start je nak ngapa menguak lalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir mengatur. Nah, berbeza. Waktu Ramadan Allah beri kemuliaan yang cukup hebat. Perbuatan kita, qalbi kita, hati kita ikhlas pada Allah. Mencari keredaan Allah, mencari rahmat Allah, mencari kasih sayang Allah. Kita buat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal apa yang dilarang oleh Allah. Kita buat benda ni, Allah beri kita rahmat. Allah nak beri pada kita satu malam yang sangat istimewa. Malam Lailatul Qadar. Siapa yang dapat Lailatul Qadar? Orang yang beribadat qiyamul lail. Syarafal mu'min qiyamul lail. Kemuliaan orang mukmin dengan mengerjakan ibadat malam. Bila ibadat malam ni? Selepas daripada isyak, supaya sudah ba'diyah, lepas ba'diyah tarawih, lepas tarawih witir, qiyamul lail. Habis tu tahajudnya macam mana? Bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya malam-malam macam mana? Bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan jangan tinggal tarawih. Nah, sama ada 8 ataupun 7, 8 atau 20, jangan tinggal. Jangan tinggal witir. Mana afdal witir dengan tarawih? Witir lebih afdal daripada tarawih. Mana afdal ba'diyah dengan tarawih? Lebih afdal ba'diyah daripada tarawih. Ba'diyah Nabi tak pernah tinggal. Witir dia tarawih dia mari bulan Ramadan je. Ada orang sudah semayam isyak, dia tak semayam ba'diyah. Dia tunggu tarawih. Dia bahasa kasar kita kata, tak ngaji. Duk cari yang lebih tidak afdal. Duk berasa tarawih lah lebih afdal. Nah, dia ba'diyah tu lebih afdal. Sebab itu Nabi buat berpanjangan. Sebab tu kita sampai bila-bila tak ada tarawih pun, tak ada Ramadan, kita kena buat ba'diyah, kena buat qabliyah. Sebab sunnah Nabi. Nak buat pak sebelum zuhur, pak selepas zuhur, itu terserah nak buat dua tak apa. Yang penting buat. Nah, Allah menilai apa yang kita buat mengikut sunnah Nabi. Mengikut sunnah Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Nabi bawa kita buat. Apa saja Nabi larang kita tinggal. Sebab tu kita kena hidup dalam kehidupan kita ni, jangan tinggal beberapa perkara. Pertama, jangan tinggal baca Quran walau sibuk mana kehidupan kita. Sesibuk mana kita, jangan tinggal daripada baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu Quran, kerana Quran akan datang memberi syafaat kepada orang yang membaca. Sahabat-sahabat dulu tak tinggal Quran.
Kita ni sibuk macam saya sibuk lah, tak dan lah apa tak dan. Isap rokok dan. Berborak dan, baca WhatsApp dan. Kita buat benda lain dan, tapi nak baca Quran tak dan. Sebab apa? Ni nak sebut sebab. Minta maaf bunyi kasar. Sebab mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak suka mendengar suara kamu mengalungkan ayat Allah. Bila kita suara sedap tak sedap nombor 2. Kalau sedap macam tu imam, okey. Dah. Saya suara tak sedap, bukan masalah Allah terima sedap tak sedap suara, sebab suara datang daripada Allah. Nak perbaiki suruh jadi sedap-sedap. Tapi kita baca Quran, kita alun ayat Allah. Tapi kalau kita baca, tak nak baca, sibuk je. Buka sibuk. Mana tanda Allah Subhanahu wa taala tak suka dengar suara kita. Dia suka dengar kita tawa banyak-banyak, bergurau banyak-banyak, cakap benda yang lara banyak-banyak. Nampak tanda di antara khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Takut jadi sampai tahap macam tu. Takut jadi tahap sampai macam tu. Yang kedua, jangan tinggal istighfar. Kita kena buat astaghfirullahalazim, baca penghulu istighfar. Tak apa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baca. Nak baca apa penghulu istighfar? Nak baca istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nak baca istighfar rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nak baca istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca macam-macam benda. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin lagi bagus. Ada 3 benda dalam tu. Ada kalimah tauhid, la ilaha illa anta subhanaka, tasbih, inni kuntu minaz zalimin, istighfar. Jangan tinggal. Kita pakai nak mati. Kalau tak mati tak apa. Kalau mati tidak dikira oleh Allah, tak masalah. Sebab tu bila kita mati, tuan-tuan, man qara'aha kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Siapa yang baca Quran bercahaya di hari akhirat. Kalau bercahaya di akhirat, dalam kubur bercahayalah. Sebab tu kalau kita tengok nilai sebut dalam surah Fath akhir ayat, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Bukannya dahi itu tanda hitam bekas tanda sujud, dahi hitam bekas tanda sujud kan? Tapi di antara satu tafsiran lah. Yang kedua ialah wajah orang-orang yang beriman ini akan bercahaya kerana disujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah comelnya Quran ajar kita, tuan-tuan. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi daripada Al-Quran. Semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Tuan-tuan nak buat apa atas dunia ni, semua ada dalam Al-Quran. Nak kahwin 2 pun ada dalam Al-Quran. Kahwin 4, 3, mampu tak mampu, berani tak berani. Tuan-tuan berani silalah. Haji Fadil takut rasanya. Samalah dengan ustaz, sama taraf. Jadi maknanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, semua ada dalam Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Sebab tu jangan tinggal Quran, jangan tinggal istighfar. Nabi SAW beristighfar 70 hingga 100 kali. Nabi ini tak dosa. Nabi ini tak dosa, tak ada dosa. Tapi mengapa dia istighfar? Nak apa dosa kau? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka sangat orang yang bertaubat. Tuan-tuan, bila kita buat hak Tuhan suka, ya Allah, pahala duduk sisi Tuhan je. Dia tukang memberi. Benda duduk tangan dia je. Orang kata, ustaz saya banyak hutang, ustaz saya ni susah. Istighfar. Nak apa saja amalan yang Tuhan suka, mudah bagi Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sakit demam, saya 2-3 hari demam. Istighfar, minta dengan Tuhan, sembuh akhir. Kita sakit, kita susah, semua ada penawar dia. Siapa yang bertakwa kepada Allah,
Allah akan lepaskan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah bagi jalan kepada dia. Bukan nak jual nasi lemak je tuan-tuan. Bukan nak jual nego je. Wa may yattaqillaha, orang yang bertakwa kepada Allah, apa masalah di atas dunia Allah selesaikan. Allah selesaikan. Pukul berapa Ji? Pukul 7 habis. 7.10 syuruk. Okey. Syuruk ke apa? Mana dah? 7-8 minit. Tak ada habis kita sambut tahun depan. 3 tahun lagi. Maknanya tuan-tuan, mengapa Allah Subhanahu wa taala suruh kita istighfar? Sebab Allah suka. Nabi suka. Kita ni umat Nabi, bukan kita Nabi. Kita umat Nabi. Sebab tu Nabi kata istighfar. Nah, Allah sebut banyak dalam Al-Quran. Atubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu dengan sebenar-benar taubat. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Taubatlah wahai orang yang sekiranya kamu beriman dengan Allah. Allah banyak tuan-tuan dalam Quran. Nah, dalam Quran. Sebab tu kita ni bila kita jadi ahli ilmu, dia ada dua benda. Satu ahli ibadah, satu lagi ahli dakwah. Bila ada ilmu kita nak pergi kepada ahli ibadah ya. Bila ada ilmu. Sebab tu ulama sebut al-ilmu bila amalin kasajarin bila thamarin. Bila kita ada ilmu tapi tak beramal, seperti pokok yang tidak berbuah. Seperti pokok yang tidak berbuah. Tak ada nilai di sisi Allah. Sebab kita ada. Lepas tu bila kita ada ilmu, kita nak berdakwah. Sebab dalam Quran suruh berdakwah banyak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Suruh berdakwah, kerja Nabi. Tapi ada orang ada ilmu, dia jadi ahli dakwah, ahli ibadah, tak jadi ahli dakwah. Dia tak erti dakwah. Dia ingat ke dakwah tu jemaah-jemaah semacam sahabat-sahabat kita tabligh. Oh itu dakwah. Oh saya tak minat tabligh. Tak minat tabligh, jadi ahli dakwah lain. Nah, jadi ahli dakwah lain. Buat kerja dakwah ni banyak. Bukannya semestinya berada dalam jemaah bersama dengan sahabat-sahabat kita tabligh. Kerja Nabi. Kerja Nabi. Sebab tu saya kata dalam Quran ni banyak. Sehingga Allah sebut tentang taubat dalam Quran berapa banyak Allah sebut. Allah suka, kasih dan sayang. Dan taubat itu tak semestinya menyebut perbuatan. Tuan-tuan mari ke masjid, langkah kaki kanan hapus dosa, langkah kaki kiri Tuhan bagi pahala. Taubatlah dengan Allah. Ziarah balik tanya orang tua, telefon orang tua. Taubat. Sebab tu setiap kebaikan ada, setiap satu kebaikan ada tambahan pahala, ada tambah dosa, ada kurang dosa. Ini di antara. Yang ketiga tuan-tuan, kita jangan tinggal selawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi-lagi dalam bulan Ramadan. Selawat dengan Nabi. Allah dan para malaikat tidak pernah Allah dan malaikat menyebut nama Nabi dengan cara kebesaran Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Kalau kita tak selawat, kita ni Tuhan tau. Kita ni umat Muhammad. Tak ada manusia yang boleh menyelamatkan kita di padang mahsyar malaikat Rasulullah. Kita nak bertawassul dengan Nabi tuan-tuan. Boleh tawassul dengan Nabi boleh. Ada orang kata tak boleh tawassul, betul tak boleh tawassul, tapi dengan tawassul dengan Nabi apa? Selawat Allahumma salli ala Muhammad. Berapa banyak benda musibah akan terangkat, berapa banyak rahmat akan turun. Man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Siapa yang selawat sekali kepada aku, rahmat Allah akan turun 10 kali, malah berpuluh-puluh kali dan sebagainya. Di akhirat nanti siapa yang nak tolong kita? Isteri tak berani nak tolong kita. Anak-anak semua tak berani nak tolong kita. Nah, yang boleh tolong kita Nabi. Sebab tu 3 golongan di padang mahsyar nanti tuan-tuan. Pertama, orang bangkit tengah-tengah padang mahsyar dalam keadaan telanjang, bogel, tanpa selipar, tanpa sunat. Ini golongan kafir dan golongan munafik. Golongan kedua, dicari Nabi. Pelik saya pelik pas sekarang. Berapa kamu bangkit di padang mahsyar mu cari Nabi lain? Mu cari Nabi Adam, kamu cari Nabi Nuh, kamu cari Nabi Ibrahim, kamu cari Nabi Isa. Sedangkan kamu adalah umat Muhammad. Kerana mu duduk di atas dunia, kamu tak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main tuan-tuan dengan selawat.
Selawatlah. Nah, tuan-tuan mampu 100. Saya pun pesan tuan-tuan 100 je lah, jangan lebih pada 100. Kalau tuan-tuan lebih daripada 100, nanti masuk syurga dulu pada ustaz. Wah, selawat tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli. Oh, sedaklah 100. Gi 200, matra 200. Oh, sedaklah 200 deh. 300 lagi bawa kita ni tua-tua belakang haji deh. Lama tak jumpa haji. Nah. Dah kita ni tua-tua belakang dah. Semakin tua, anak semakin besar. Nah, apa yang nak bawa teman kita? Benar selawat Nabi. Ada sahabat lain, dia ni tak apa ni duk buat amalan zikir. Tapi kita tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana aku nak sebut namamu ya Rasulullah? Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oh, kalau gitu ya Rasulullah, aku nak sebut namamu sepagi contoh. Kata Nabi, bagus, lagi banyak lagi baik. Oh, kalau gitu ya Rasulullah, dia mari tamak dia mari. Aku sebut namamu sampai petang, lagi bagus, lagi bagus, lagi banyak lagi baik. Kalau gitu sampai malam ya Rasulullah, bagus, lagi banyak lagi baik. Kalau gitu aku hidupkan semua zikir aku serahkan dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Nabi. Hidup dia, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga ada ulama menyebut tuan-tuan, ada orang tanya dia, mana afdal istighfar dengan selawat? Mana afdal? Ulama tu jawab, selawat qat'i lebih besar daripada segala-galanya. Tuan-tuan nak dapat rezeki, tak kira benda saya kaifiat ni saya tak ada pandang. Nah, yang penting orang kata kalau baca Quran ke apa, kaifiat ni tuan-tuan ada kelebihan masing-masing. Tapi yang kita buat, lagi-lagi kita berada dalam bulan Ramadan. Selawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Pendek cukup, jangan panjang-panjang. Pendek, Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga tuan-tuan, yang keempat, kita jangan tinggal sedekah. Setiap hari kita sedekah. Tuan-tuan mari masjid setiap hari, bawa duit masuk dalam tabung. Masuk dalam tabung, RM1 pun masuk dalam tabung. Bukan kita kaya, kita miskin lah, kita sedekah. Kita apa yang ada pada kita sedekah. Tuan-tuan mari setiap hari, bagi terawih bawa duit. Nak naik je masjid bawa RM1 pagi, lagi-lagi pagi. Orang masyhurkan sedekah subuh. Syekh apa nama yang meninggal tu? Tak ingat, Indonesia. Dia yang popularkan sedekah subuh. Ramai orang suka sedekah subuh. Nabi beritahu pesan lama dah. Tuan-tuan bawa sedekah. Sebab apa? Sedekah ini, kalau nak sebut kaifiat dia, nak sebut apa-apa yang dalil, saya ustaz nak sebut satu je orang sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqum wa akum minas salihin. Berinfaklah kamu di jalan Allah dengan rezeki yang dianugerahkan oleh Allah sehingga kamu mati. Rupanya Allah suruh. Tapi tuan-tuan, orang yang begini apabila mari malikil maut, dia cakap apa? Wahai Tuhan, tangguhkanlah kematian aku. Oh, rupa nak tangguh kematian ini. Wahai Tuhan, tangguhkanlah kematian aku. Mari malikil maut. Malikil maut, nanti dulu. Jangan ambil nyawa aku lagi. Sebab apa? Aku tak fa'as-saddaqa wa aku minas salihin. Aku tak sedekah lagi dan aku nak buat amal soleh. Maknanya nak minta kematian, tangguh kematian dengan sedekah. Ini kena buat sedekah. Tuan-tuan mari terawih sekarang, nak mari sembahyang isyak, bawa RM1 tak apa, RM2 lagi. Nah, RM1 pagi, RM1 petang, RM1 pagi, RM1 petang. Tak ada manusia atas dunia ini yang jadi muflih dengan sedekah kepada masjid. Tak ada. Nah, yang seterusnya tuan-tuan, yang seterusnya, jangan tinggal solat terawih. Jangan tinggal solat witir. Jangan tinggal solat duha. Jangan tinggal solat tahajud. Orang muda mungkin payah, orang tua-tua dia mudah dah bangun malam-malam, terjaga dan sebagainya. Tapi orang muda-muda kalau dia nak buat baguslah, nak buat bagus. Tapi jangan tinggal duha. Ini sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kena buat.
di dalam bulan Ramadan. Kalau tidak, puasa kita rugi sia-sia. Di antara kita banyak yang rugi dalam bulan Ramadan ini, membiarkan Ramadan berlalu begitu tanpa ada manfaat yang lain. Kadang-kadang ada juga kita ni waktu berbuka, tunggu makanan, tunggu nak makan ya, jaga layan nafsu nak makan. Pada disitulah ada doa dia, ada doa dia. Lepas tu pula ada juga orang bangun sahur semata-mata tanpa beramal dan mendirikan solat sunat sekurang-kurangnya 2 rakaat sebelum bersahur. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat rezeki. Di antara orang-orang yang rugi, di antara orang yang rugi, Allah beri kita nikmat banyak, tapi kita bakhil bersedekah dan menjamu orang berbuka puasa. Tak buat kita menjadi berbuka puasa. Ada sebab tu bagus masjid-masjid yang buat buka puasa. Bukan duit masjid pun, bukan duit dia pun, tapi AJK buat urusan tu ada duit kita sendiri. Duit orang yang sedekah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, kita infakkan balik buka puasa, besar pahala. Orang yang mengurus dan sebagainya. Kalau kita pun kadang-kadang ada rezeki sikit banyak, panggil adik-adik mari rumah dan sebagainya, bagus buka puasa. Mereka yang sering menghadiri majlis ilmu dan memahami agama tapi kekal bermusuhan, membenci. Ngaji masjid tapi duduk bermusuhan, duduk balah-balah, memutuskan silaturahim, duduk maki hamun, kutuk caci. Cari je jalan hidup nak balah. Cari je jalan hidup nak membenci. Tak ada faedah langsung mereka di dalam bulan Ramadan. Selain daripada itu, mereka hidup dalam keadaan mengumpat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz rasa sekadar itu saja dulu. Mudah-mudahan Ustaz pun ada satu lagi jadual maghrib tazkirah insya-Allah. Kita akan sambung daripada tazkirah kita nanti insya-Allah, beberapa perkara lagi. Cuma pagi ni juga Ustaz nak mengambil kesempatan, sebab setiap kali Ustaz pergi tazkirah, kuliah subuh dan sebagainya, sebab Ustaz tengah buat pondok warga emas. Dia nama pondok tu Pondok Pengajian Turath Amanullah di Sungai Cuh, Rawang. Jadi sekarang ni dalam proses yang pertama. Hari ini esok lusa akan dinaikkan tiang-tiang untuk masjid. Sebab tapak yang pertama Ustaz buat masjid dulu. Jadi tuan-tuan bolehlah kalau nak bersama-sama berkongsi pahala dalam membina pondok warga emas di Sungai Cuh. Jadi satu juga tuan-tuan boleh tolong war-warkan siapa-siapa bunyi nak pondok warga emas, nak pergi ke Kuala Selangor, tempat Ustaz Yusri jauh. Tapi yang terdekat adalah kata ada contoh, boleh gilah ke Rawang, kata tempat Ustaz Rozali insya-Allah. Dan mudah-mudahan boleh daftar nama dan sebagainya. Pondok tu kita jadikan pondok sebagai pondok wakaf. Setakat tu saja dulu. Aku qali hadza wa astaghfirullah. Ni kalau nak ada tabung dia, ada sejadah di luar nanti insya-Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dan satu lagi ada produk Ustaz rasanya, ada anak buah Ustaz sedia, ada produk-produk lama dululah, bak gigi dan sebagainya.